بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن جاهد بجهاده واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرم علينا. اللهم اهدنا بهديك وانصرنا بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, jadikanlah kami dari kalangan orang yang banyak mendengar daripada banyak bercakap, sehingga dalam majlis ilmu pun duk bercakap juga. Ya Allah, jadikanlah kami dari kalangan orang yang banyak mendengar daripada banyak bercakap, dan jadikanlah kami daripada orang yang mengambil manfaat daripada majlis-majlis ilmu. Yaqulul musannifu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin. Kalau kitab saya muka surat 10, sambungan daripada tauhid uluhiyah. Kau surat apa jemaah? 18 16, muka surat 16. Hak lain ada 20 lebih pada 25. Istimewanya majlis ilmu ni, dia malaikat keliling kita. Sebab tu dia tenang, dia tak ada orang sembang. Majlis ilmu ni dia tenang. Supaya apa? Supaya kita dapat barakah sekurang-kurangnya. Kata pengarang kita, maka jangan minta ampun ia. Maka jangan minta ampun ia, mana seseorang, orang yang bertauhid kepada Allah, jangan minta ampun daripada segala dosa melainkan Allah Ta'ala. Tak boleh minta ampun daripada dosa kita tu daripada orang lain. Kalau kita tengok dalam ajaran Kristian tu, dia masuk dalam gereja, ada orang duk tunggu balik dinding tu. Padri dia pergi buat pengakuan, kemudian padri tu pun kata apa? Okey, kamu bebas. Dia pun okey, clear. Itu tak betul. Sebab tu Nabi kata, Nabi SAW bila Nabi baca ayat
ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan rahib-rahib dan padri-padri mereka itu Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Di antaranya apa dah? Sebab bila dia buat salah, dia pergi buat pengakuan minta ampun daripada padri, pendeta tu. Adapun umat Islam tak, orang Islam bila dia buat salah, dia istighfar kepada Allah. Kenapa? Kerana memohon keampunan itu juga termasuk di dalam dia perbuatan hamba yang mesti ditujukan kepada siapa? Kepada Allah. Itu ni panggil tauhid uluhiyah. Itu kita habaq awal kita tauhid rububiyah tu perbuatan Allah. Tauhid uluhiyah tu perbuatan hamba yang ditujukan hanya kepada Allah. Jangan lupa kaedah tu. Maka sebab itulah dia kata sini jangan minta ampun ia tu kita ni lah, seseorang daripada kita ni daripada segala dosa melainkan akan Allah Ta'ala. Minta Allah Ta'ala. Pasal apa? Kerana tiada ada yang mengampuni dosa melainkan Allah Ta'ala. Tak ada. Tak ada yang boleh mengampunkan dosa. Allahu Akbar. Kita ni banyak dosa. Banyak dosa, banyak salah. Cuma kita ni jenis, ada jenis keras pedai, dia tak mau mengaku salah tu. Kalau jadi masalah sikit tu. Kan? Tak mau mengaku salah, buat salah, tak mau mengaku salah tu jadi payah. Apatah lagi salah dengan Allah Ta'ala. Kan? Nabi kata, kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam salah. Semua anak Adam buat salah. Wa khairal khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang salah ialah orang yang bertaubat. Kembali kepada Allah. Pasal apa yang dia kata tak boleh minta ampun daripada dosa melainkan hanya kepada Allah? Kenapa? Karena tiada yang mengampuni dosa melainkan Allah Ta'ala. Bagi contoh seperti yang tersebut di dalam Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar ingat ke? Muhammad bagi, siapa dia yang tak ingat bagi tengok, bagi kertas tu seorang selai. Siapa dia yang ingat tu ambil, siapa dia yang tak ingat lagi ambil. Allahumma anta rabbi tu. Ingat tak? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. No, hadis hadis riwayat muttafaqun alaih daripada Syaddad. Hadis pada Syaddad. Apa nama? Sayyidul Istighfar kata Nabi SAW, Sayyidul Istighfar an taqul Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu dia panggil apa? Penghulu istighfar. Hak biasa-biasa kita istighfar, kita kata apa? Astaghfirullah lepas sembahyang kan? Itu istighfar biasa. Tapi hak ini penghulu segala istighfar. Cakap mana dan lah. Hak yang tak dan tu maknanya dia ingat dah tu. Kan? Hak yang tak dan dapat tu mana dia ingat dah tu. Okey. Dah disebut Sayyidul Istighfar ni sebagai contoh, jadi kita cek tengok dalam Sayyidul Istighfar tu ada apa. Diriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, Nabi SAW kata dalam satu hadis yang sahih, man qalaha minan nahari, man qala minan nahari muqinan biha, sesiapa yang berkata, mengucapkan Sayyidul Istighfar Allahumma anta rabbi tadi ni waktu siang hari, muqinan biha, dalam keadaan betul-betul yakin. Bukan dia pakai dia jadi macam
babrak, apa nama orang panggil burung kakak tua, pakai kata tak tahu tak apa nama. Nah, kan? Sebab tu kita bagi tadi siap kali dengan makna. Nah, kan? Famata. Lepas tu dia mati. Katalah hari tu dia ucapkan Sayyidul Istighfar ni, dia baca Sayyidul Istighfar, kemudian dia mati. Min yaumhi, pada hari tu, hari dia kata tu, qabla an yamsi, sebelum datang petang, kan? Fahuwa min ahlil jannah. Allahu akbar. Mana lebih kurang macam la ilaha illallah lah, tapi la ilaha illallah tu paling tinggi sekali sebab Nabi kata al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un au sittuna au bid'un wa sab'una syu'bah a'laha la ilaha illallah. Iman itu terpecah kepada 60 lebih atau 70 lebih, dan yang paling tinggi sekali la ilaha illallah. Sebab itu siapa yang mati kalimah akhir dia la ilaha illallah masuk syurga, kan? Sebab Nabi kata laqinu mautakum la ilaha illallah fa innahu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ajarlah, bimbinglah orang yang dekat nak mati itu la ilaha illallah, kerana siapa-siapa yang akhir kalimahnya la ilaha illallah masuk syurga. Kan? Besarlah. Hak ni pula, siapa yang kata Sayyidul Istighfar ni, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani tu, siapa yang baca ni dalam keadaan dia yakin apa yang dia sebut tu masuk dalam hati dia. Bukan kata sekat kongkong saja. Dia kata dan dia masuk. Dia masuk. Yang kita duk mengaji ni nak bagi masuk lah ni. Nak bagi faham, nak bagi masuk. Siapa yang kata waktu pagi sebelum datang petang dia mati, maka masuk syurga. Wa man qalaha min al-laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbih fahuwa min ahli jannah. Dan siapa yang mengucapkannya waktu malam atau petang, sebelum datang pagi dia mati, maknanya dia mati, sebelum dia mati tu dia ada baca Sayyidul Istighfar ni, fahuwa min ahli jannah, kata Nabi SAW. Maka dia termasuk di kalangan ahli syurga. Yang herannya kita ni, pekat nak masuk syurga pula kau. Nabi SAW habak hak ni, buat hak ni masuk syurga. Buat hak ni masuk syurga. Dia tak mau buat hak tu, bila buat hak lain. Hak tu kita jadi heran. Ni terang-terang ni Nabi habak ni. Dengar kan? Pekat dengar pula kan? Nabi kata siapa yang ucap la ilaha illallah masuk syurga. Siapa yang baca Sayyidul Istighfar, kalau dia baca pagi, tak ada nak petang dia mati, masuk syurga. Kalau dia baca belah malam, tak ada nak pagi dia mati, masuk syurga. Duk tunggu apa? Bakat buat lah. Bukan panjang mana pun. Kan? Sikit je baca, tak ada nak lama mana cuba tengok, tak ada seminit uzah macam ni. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka. Tak panjang mana pun, sikit je. Berapa baris tu. Kan? Kemudian cuba faham tengok. Malam ni kita cuba faham tengok tu. Apa dia kata dalam Al-Imam Ibn Hajar. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Dan Imam Ibn Hajar dia telah mensyarah, menghuraikan hadis-hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab dia, nama dia Fathul Bari. Ibn Hajar ni ulama besar Syafi'i ni. Ibn Hajar ni ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Dia syarah semua hadis yang telah dihimpun oleh Al-Imam Bukhari. Dia dalam satu buku dia nama Fathul Bari. Di antara hadis yang dia syarah adalah hadis ni. Apa kata Ibn Hajar? Saya baca hak terjemahan tu. Kata Imam Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari, dia kata dia telah menakalkan perkataan Ibn Jamrah. Ini seorang ulama besar. Kata dia, di dalam hadis ini, hadis yang meriwayatkan tentang Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi tu. Kata Ibn Jamrah, ini riwayat daripada Ibn Hajar, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghimpunkan seni makna-makna serta lafaz-lafaz yang indah dalam Sayyidul Istighfar tu. Dalam Sayyidul Istighfar tu ada perkataan-perkataan yang indah-indah, yang ada padanya unsur seni, yang melayakkan dia digelar sebagai penghulu segala istighfar. Mana istighfar ni banyak, tapi yang istimewa, yang paling besar sekali istighfar ialah istighfar ni.
istighfar. Kalau tidak Nabi SAW tak sebutlah kata siapa kata dia kemudian mati masuk syurga. Noh besar sungguh. Sebab apa? Di antara puncanya kata dia, di antaranya terdapat di dalamnya ialah iqrar kepada Allah yang esa. Allahumma anta rabbi. Itu pengakuan. Nampak tak? Allahumma anta rabbi. Ya Allah, mu tu Tuhanku. Macam la ilaha illallah. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. Kemudian kita bertauhid dengan rububiyah, betul? Khalaqtani, kamu telah mencipta aku. Apa tak? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani. Nampak tak? Kita telah mengaku keesaan Allah dan juga ubudiyah kepadanya. Ni yang sebut tadi ni, yang Tok Guru kita, pengarang kita sebut tadi ni, seperti yang tersebut dalam Sayyidul Istighfar. Uluhiyah, kita mengaku uluhiyah Allah, ubudiyah Allah, yang hanya berhak disembah dia saja, Allah Ta'ala. Itu kita mengaku. No? Tambahan pula kata apa nama Ibnu Jamrah lagi, seperti mana disebut oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab dia. Tambahan lagi dia kata terdapat pengiktirafan daripada hamba bahawa Allah adalah penciptanya, khalaqtani tadi ni, dan berikrar dengan janji yang diambil Allah ke atasnya, wa ana ala ahdika wa wa'dika. Nampak tak? Ana ala ahdika, aku berada di atas janji aku denganmu. Apa dah janji aku denganmu? Aku beribadat hanya kepadamu. Tu janji kita kepada Allah. Bila tu kita janji dengan Allah? Waktu kita duduk dalam alam benih dulu ni. Ketika mana Allah Ta'ala keluarkan benih-benih Adam dan Allah tanya apa? Alastu birabbikum. Tu waktu tu. Jadi kita dah berjanji dah dengan Allah Ta'ala. Janji apa? Kita hanya akan beribadat, akan memperhamba diri hanya kepada Allah. Selain itu, berserah dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepadanya, serta memohon perlindungan daripada Allah dari segala kejahatan yang dilakukan oleh seseorang hamba itu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku minta berlindung daripada segala kejahatan yang aku buat. Mana ya Allah Tuhan, aku minta berlindunglah daripada kejahatan yang aku buat. Apa maksud dia? Janganlah mu kena bala atas aku kalau aku buat salah. Makna kita mengiktiraf bahawa kita salah. Kita mengiktiraf di hadapan Allah bahawa kita buat salah. Kita tak, orang kata apa, tak tegak. Abu laka bi ni'matika alayya. Kita serah kepada Allah Ta'ala. Segala nikmat yang mu nak bagi, aku terima. Macam cerita Nabi Musa alaihi salam apabila dia tolong dua orang perempuan anak Nabi Syuaib tu, dia kata apa? Inni bima anzaltu ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku sangat-sangat berhajat kepada kamu. Kamulah turunkan kepada aku rezeki. Nampak tak? Makin macam tu juga kita mengaku bahawa segala apa yang Allah bagi kita terima belaka. Apa benda? Banyak ke, sikit ke, elok ke, tak elok ke, baik ke, buruk ke, apa kita terima belaka. Kita tidak. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi. Ni yang Tok Musannif kita kata hari ni. Abu'u laka, maknanya apa? Aku telah mengiktiraf, mengaku dosa-dosa aku yang aku buat. Ya Allah, aku memang buat dosa. Ya Allah, memang aku buat salah. Hari-hari aku buat salah, ya Allah. Hari-hari aku buat salah. Oleh kerana itu, faghfirli, ampunkanlah aku. Sebab itu Nabi kata, ini Sayyidul Istighfar. Hak nu astaghfirullah, astaghfirullah, sekat tu saja. Isi dia tu tak tahulah. Sama ada di mulut kita yang minta ampun, hati tak tahulah. Tapi hak ni kita mengaku, ya Allah, aku buat salah hari-hari, ampunkanlah aku.
fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kenapa? Kerana tak ada siapa yang boleh memaafkan, tak ada siapa yang boleh mengampunkan dosa kecuali engkau. Nampak tak iktiraf tadi ni? Sebab itu pengarang kita kata sini, dia kata apa? Tidak boleh kita minta ampun melainkan daripada Allah, kerana yang layak memberi keampunan siapa? Allah Ta'ala, seperti mana yang tersebut di dalam Sayyidul Istighfar. Clear tak? Nampak tak? Faham lagi? Maknanya dalam Sayyidul Istighfar itu ada penyebutan bahawa tidak ada yang boleh memaafkan, tidak ada yang boleh memberi keampunan kecuali siapa? Hanya Allah. Bila hanya Allah sahaja yang boleh memberi keampunan, maka siapa yang kita nak minta ampun lain daripada Allah? Maka sebab itulah dia kata di sini, tak boleh seseorang itu memohon keampunan di atas dosanya melainkan daripada Allah. Pasal apa? Kerana hanya Allah sahaja yang layak memberi keampunan, seperti mana yang disebut di dalam Sayyidul Istighfar, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Okey, clear. Habis. Maka dah kalau macam tu, tak ada siapa yang boleh memberi keampunan kecuali Allah, maka tiada harus. Apa maksud tiada harus? Haram, tak boleh. Maka tiada harus, mana haram bagi seseorang minta ampun dan minta maaf akan hatu. Tawatuk keramat, tawatuk nenek, tak boleh. Nampak guna pengarang kita ni, karang zaman dulu ni, kita baca kitab ni, kita baca gitulah. Lah ni tak ada dah tok nenek. Tapi tok guru pula. Duk jadi tok nenek, duk jadi tok keramat. Kan? Hidup sujud di kaki, hidup sujud di itu jadi lagu tu pula dah. Kan? Hak tu lah pula. Nak pergi nampak lagi dia kata seperti berkata ia orang yang nak minta ampun tadi. Dia kata apa? Pada ketika lalu litah, pada tempat yang disangkanya ada hatu. Dia litah di tempat yang ada hatu. Dia takut lah tempat tu. Kan? Ni cerita zaman dulu. Dia kata apa? Assalamualaikum, minta tabik datuk bumi. Ni kita biasa buat ni dulu ni, cik-cik dulu ni, bukan kita cerita saja ni. Kan? Kita baca kitab ni terfaham lah. Saya baca kitab ni saya faham pasal biasa buat. Biasa buat zaman jahiliah dululah. Kan? Gantung terbih ni tekak terkabuh peluru masuk sini, nak masuk dalam hutan tu kan tok pesan. Kan, mu nak masuk lautan nak lakah tu, mu minta tabik tok nenek moyang dulu, minta maaf lah tok nenek moyang, nak cucu nak cari makan. Anak cucu bukan tahu tak nama. Masuk kita pun yakin dah. Tu dia. Tapi dah zaman jahiliah kita mengaji, kita beriman lah, selamat balik. Tak cedera sikit pun. Kita pun yakin lah. Pasal apa? Dah bertabik dah. Tok nenek moyang jaga kita lah. Kan? Assalamualaikum, minta tabik datuk bumi putera di sini. Putera kita lah. Jangan ambil salah selisih. Saya sudah ambil kira lah salah silap sikit-sikit tu. Tak gigi kepok dahan tu ke, atau lagi bunuh binatang hakmu ke apa ke, peliharaanmu ke apa ke, minta tabik lah. Tu maksud dia tu. Anak cucu tak erti bahasa. Anak cucu tiada erti bahasa, tak erti. Tak erti adat, tak erti pula lagu mana nak masuk, lagu mana cara tak erti ni. Itu hanah lah tu. Seolah-olah dia mengatakan bahawa tempat itu dimiliki oleh kawan tu. Baik tu kita orang panggil penjaga. Penjaga. Ada hak setengah istilah dia panggil wali apa?
Ada wali-wali dia duduk jaga kawasan. Minta ampun, maaf lah. Minta ampun, maaf lah. Allahu Akbar. Tu. Ini contoh dia. Maka yang demikian itu ucapan tadi ni, perbuatan orang jahiliyah zaman dulu tak mengaji dulu ni. Orang tak mengaji. Sungguh ke ada ke cerita ni? Zaman jahiliyah dulu ada sungguh ke? Ada. Kita besok alami dalam Quran pun ada ayat. Kisah-kisah ni. Buka tengok dalam surah Jin ayat 6. Surah Jin ayat 6. Baca ayat tu, annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ayat 6 tu. Kemudian pergi belek-belek lah kitab-kitab tafsir sikit. Hak sebut hadis-hadis tentang cerita ni. Tok guru kita ni dia mari sikit. Dalam kitab kita ni dia mari sikit. Mari kita baca tengok. Artinya, maksud ayat tadi ni. Dan bahwasanya adalah pada zaman jahiliyah beberapa orang laki-laki daripada manusia meminta pelihara mereka itu, minta dijaga. Minta pelihara tu minta supaya dijaga mereka itu dengan beberapa laki-laki daripada jin. Nabi SAW dicerita, kata zaman dulu ni, sebelum kedatangan Islam ni, orang-orang kalau nak musafir, nak pergi mana-mana, kalau dia nak singgah di carak mana-mana, lembah mana-mana, maka dia akan minta tolong penjaga kawasan itu supaya jaga mereka ni. Jangan duk buat kacau ke mereka. Jangan duk buat kacau. Akhir sekali, jin tadi ni, dia kata apa? Oh, kami mula-mulanya, ni saya cakap bahasa orang ulang nak bagi mudah faham. Kalau cakap baca hak hadis itu jadi takut tak apa faham kan, sungguh reti Arab pun. Kan? Ni saya cakap bahasa orang ulang. Jadi bila puak-puak lelaki tadi, orang musafir tadi ni, dia minta bantuan, minta tolong, minta tabik, menyatakan ketakutan mereka kepada jin, maka jin pun asal dia, jin tu takut kepada manusia. Tapi apabila manusia ini dah menyatakan dia takut kepada jin, maka Allah kata apa? Fazaduhum rahaqa. Maka jin tadi pun dia naik tocang. Dia kata, pok ni takut ke ku, rupanya asal aku takut ke depa. Bila dah depa tak takut ke ku, depa dah tak takut ke aku, maknanya aku pun kena bagi depa takut ke aku lah. Makna bila depa takut ke aku, maknanya aku tak boleh takut ke depa lah. Mana boleh pakat takut belaka? Tak boleh lah. Sebab itu kalau orang tu dia tak takut ke Tuhan, habis. Sepatutnya manusia ni kena takut ke Tuhan. Apabila dia dah tak takut ke Tuhan, dia buatlah benda apa pun dia nak buat. Macam itulah jin. Jin ni dia tahu dah, kata, oh, manusia ni rupa-rupanya tak takut ke ku, maka Allah berkata apa? Fazaduhum rahaqa. Ibnu Abbas contohnya. Dalam Ibnu Katsir boleh tengok, Ibnu Abbas kata, maksudnya apa? Maksud fazaduhum rahaqa tadi ni, maksud dia jin tadi ni bertambahlah melampaunya. Hidup ngusik kono ngusik kono. Oh, baru kita reti rupa-rupanya dulu ni hatu tu banyak duk ngusik orang. Pasal orang takut ke hatu. Lah ni ada orang takut ke hatu? Tak ada dah mami. Sebab tu hatu tak berani ngusik kita. Cuba kita takut ke hatu tengok. Bunyi kucing jatuh pun kita kata, dia mari dah. Usik diri tu. Bila kita duk usik diri gitu, hatu pun, jin, setan pun dia seronok lagi lah. Dia mari kacau kita lagi lah. Kan? Asal dia nak kacau. Hadis kita baca ni, inna lisyaitani
lammatan. Kan? Ada kita baca pagi malam kemarin. Terlupa dah seronok menyala oleh kansa, terlupa dah. Bagi syaitan itu apa dah? Gangguan. Bagi malaikat pun ada juga suruhan juga. Kan? Tapi syaitan tadi ni dia suruh kita buat apa? Buat jahat. Malaikat dia hasut kita, dia suruh kita, dorong kita buat baik. Kan? Ada hadis Nabi sebut. Nabi SAW sebut. Asal dia lagu tu ya. Tapi bila kita dah menaruh ketakutan kepada syaitan, kepada jin tadi ni, dia naik tocang orang kata. Jin naik tocang. Kita pun akhir sekali kita ni sepatutnya dia berani dengan syaitan, jadi takut dengan syaitan. Pasal apa? Pasal kita duk pelemah diri kita. Duk pelemah diri kita. Maka sebab inilah pengarang kita ni kata apa? Dia kata pada zaman jahiliah beberapa orang laki-laki daripada manusia meminta pelihara mereka itu dengan beberapa laki-laki daripada jin. Pada ketika berhenti mereka itu di dalam perjalanan mereka itu pada tempat yang ditakuti. Lalu bila minta berlindung daripada syaitan pun kata dia ni takut keku, maknanya depa pun menambahkan duk usik lagi lah, pergi kacau lagi. Ni kacau lagi. Cuba kita buat tak tahu. Buat tak tahu. Kan? Tak apa. Kita duk buat, kita duk peduli, jadilah. Bila kita buat tak peduli, kan? Tak apalah. Dan jangan menyembelih habis. Cerita tadi ni. Maknanya apa dia? Tak boleh kita mengagung-agungkan, membesar-besarkan, meletakkan ketakutan kepada selain daripada Allah. Ayat tadi ni. Dan jangan menyembelih. Ubudiyah juga ni. Dan jangan menyembelih ia, yakni seseorang, akan binatang seperti ayam dan kambing dan kerbau balar dan lainnya karena hatu laut, tawa hatu darat, tawa tok nenek, tawa tok keramat, atau lainnya, atau hal lain. Ini dilakukan dulu ni. Dibuat dulu ni. Lah ni pun ada orang hak je. Tapi lah ni tak ada lah orang main nama ekor lah kan. Kalau dulu ada main nama ekor, suruh sembelih dia sembelih. Dia sembelih atas kubur lah, dia tak kira. Kan? Bila ni orang akal cerdik dah ni orang tak buat lah. Dia buat pasal lain pula. Dia panggil jahiliah moden. Dia buat pasal lain pula. Kan? Pasal apa yang tak boleh sembelih kerana lain daripada Allah ni? Dalam Quran bersebut kan, wa ma uhilla li ghairillahi bihi, yang disembelih lain kerana lain daripada Allah, kan? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallah man dhabaha li ghairillah. Hadis ni panjang sebenarnya, ada 4 jenis yang Allah Taala laknat. Ada 4 jenis yang Allah Ta'ala laknat. Dalam hadis Nabi SAW sebut, hadis riwayat Al-Imam Muslim daripada Ali bin Abi Talib. Nabi SAW sebut, kata Ali, haddatsani Rasulullah SAW bi 4 kalimat. Nabi telah bagi tahu kepada aku tentang 4 benda. Ambil perhatian. 4 benda ni, kata Ali. Yang pertamanya dah, la'anallah man dhabaha li ghairillah. Yang pertama, Allah Ta'ala melaknat orang yang sembelih kerana lain daripada Allah. Satu. La'anallah man dhabaha li ghairillah. Allah laknat orang yang sembelih kerana lain daripada Allah. Yang kedua, la'anallah man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua ibu bapaknya. Sahabat jadi cengang. Bagaimana seseorang melaknat kedua ibu bapaknya? Maka Nabi SAW sebut, kata dia melaknat mak pak orang lain, menyebabkan orang lain melaknat mak pak dia.
Seseorang tu dia tak laknat lah mak pak dia. Tapi ada yang buat. Ada yang tu terang laknat mak pak dia hantar mengaji ni. Ada. Zaman lah ni berapa lama Ada. Deh. Tapi hak ni tak. Nabi sahabat tanya, adakah seseorang melaknat pak mak dia? Nabi kata, maksud dia seseorang itu melaknat ibu bapaknya ialah dia melaknat mak pak orang lain, menyebabkan punca dia laknat mak pak orang menyebabkan orang lain melaknat mak pak dia balik. Macam itulah juga dalam Al-Quran Allah larang kita mencerca Tuhan orang kafir. Kita tak boleh mencerca. Takut apa dia? Fayasubbullaha udwan. Mereka akan mencerca Allah. Kerana apa? Balas balik. Musuh. Kita tak boleh cerca. Lagi ke dia? Itu dalam Islam, dalam peperangan dalam Islam, kalau satu kumpulan tentera tu litah di hadapan tempat orang beribadat, bukan agama Islam, tak kira lah agama apa pun, agama Yahudi ke, agama Nasrani ke, agama Buddha ke apa ke, dia mau duk beribadat di situ, duk menyembah di situ, duk menyembah di situ, kita litah lagi ya, jangan duk kacau. Cari puak ni duk sembah ni perang kita tembak, salah kita, tak boleh kacau. Nanti dia akan bermusuh dengan Allah. Dua. Allah laknat apa dia? Yang pertama, Allah laknat orang yang sembelih daripada Allah. Yang kedua, Allah laknat orang yang melaknat dua ibu bapaknya. Dan yang ketiganya, la'anallahu man awa muhdisan jengkreng hak ni. Tu tak tahu nak ayat ni. Allah melaknat orang yang membantu sokong orang yang buat bid'ah. Man awa muhdithan, orang yang buat benda-benda yang tidak diajar oleh Nabi. Satu tafsir. Awa muhdithan ni ada juga ulama muhaddisin kata maknanya orang yang membantu menyokong orang yang berdusta juga. Maksud dia jadi dua. Juga. Jadi kalau ada orang buat benda-benda bid'ah, kita jangan hidup sokong dia. Kalau kita nak buat senyap-senyap sudahlah, kita tanggung sendiri. Ni kita hidup support dia, hidup sokong tak. Betul tu. Bagus tu. Jam. Ni awa makna sokong. Support, kita support lagi. Kita sokong lagi. Tak boleh. Allah laknat juga. Nabi sebut ni. Dan yang keempatnya, la'anallah man ghayyara manaral ardi. Allahu akbar. Allah melaknat orang yang mengubah batu penggan. Berlama-lama. Batu penggan. Tahu tak? Oh, pelih dengan Kedah lebih kurang tu lah. Batu penggan juga. Tokoh hadut tanah-tanah tu. Dia tulis nombor pos sekian-sekian atas tu. Kan? Dia nak buat pagar. Dia korek kali. Benar boleh buat. Kan? Dia ubah dia kali. Allah laknat. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW sebut tetap masuk syurga. La yadkhulul jannata man ghayyara manaral ard. Tidak akan masuk syurga orang yang ubah tanah-tanah. Makan benda haram. Jangan buat main. Dia ubah. Sikit je. Sikit tu kita tak moh tu, kalau banyak tak apa. Kan? Sikit tu kita tak moh, kerana sikit je. Tak padan. Kalau nak ubah dah 2-3 gelong kan, balas lagi. Puas hati. Aku puas hati masuk neraka. Pasal apa? Balas banyak. Ni dengan siji 2 inci je. Jangan ada buat main. Ni Allah laknat ni. Jadi tajuk kita ni sembelih. Orang yang sembelih kerana lain pada Allah dikira pada ibadat kepada lain pada Allah, Allah laknat dia. Jangan. Sebab tu dia kata, dan jangan menyembelih akan binatang seperti ayam ke. Tak ada pasal apa. Tu duk putus 5 tu. Bisa dengar tak putus 5? Bubat orak, patah kaki, patah tangan ke, bila dah lega ke, nanti lega, nanti mu bawa lah ayam putih seekor, dan pulut kuning.
Meleh lagu mana kita tak tahu pasal dia orang kata menuntut. Orang menuntut. Dia menuntut tu mengurut. Bila dia mengurut tu pada bahu dah. Kita tahu dah. Ni bismillah tu kita dengar lah. Lepas tu program nanti apa dah kata kita tak tahu. Bismillah tu kita dengar lah. Tam bismillah tu dia bergerak. Tapi hal lain tu nanti apa dia tak tahu. Mairu. Mai rompang ni. Tak kerti apa dia kata. Ayah hak kita bisa dengar dah bunyilah. Aku tahu orang, aku tahu engkau orang, aku tahu asal kerja. Dia dah duk cakap dengan orang. Bukan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun cakap dengan binatang ya. Ni dengan orang pun dia cakap, "Hai orang, aku tahu engkau orang, aku betul juga mu orang." Dia duk main dengan orang tu. Lagi dia kata, sembuhlah engkau dengan kalimah Allah. Sembuhlah engkau dengan nama Muhammad. La ilaha illallah. Besar kita pun. Besar. Jadi pembantu Tok Pomor lu ni. Kita bercampur habis. Allahu Akbar. Untungnya duk zaman jahiliah untung. Dan untung lagi bila Allah Ta'ala bagi kepada kita taubat. Tu ya untungnya. Berkawan dengan Tok Pomor lu ni. Menurun tak kira lagi lah. Rupa-rupanya bahongnya Tok Umar ni. Buh piah atas kepala waktu orang ambil ubat ya. Mayan tak? La ilaha illallah. Kita tahulah duk berkawan dengan dia mah. Ni? Tak boleh. No? Allahu Akbar. Sembelih ayam kan? Kambing ke? Kerbau balar. Ni kalau orang duduk tepi pantai ni mana sembelih kerbau balar? Panyuk. Kan? Panyuk luk. Kalau kau belah Pakistan ni Syiah dia kuda. Dia penyuk kuda. Dia tikam berapa puluh leming tombak apa semua tikam betul dia penuh. Tak reti. Orang ni kalau Allah Taala dah orang kata apa, dah sesatkan dia tenggelam. Kuda molek-molek. Ditikam penyuk luk. Pak Syiah. Puak kita ni pun belajar nak jadi Syiah. Tu pun berasa kemas dah. Kan? Kerana hantu laut atau hantu darat. Belajar dekat subuh dah pak. Ada lagi. Kerana hantu laut atau hantu darat atau tok nenek atau tok keramat atau lainnya tak boleh. Tak boleh sembelih. Kerana yang tu. Sebab apa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anallahu man zahaba li ghairillah." Allah melaknat orang yang sembelih lain daripada Allah. Artinya menjauhkan Allah Taala daripada rahmatnya. Makna laknat tu Allah jauhkan rahmat. Sebab itu kita dapat nikmat pun tak cukup. Dapat kekayaan pun tak pernah cukup. Pasal apa? Tak ada rahmat. Akan mereka yang menyembelih kerana lain daripada Allah, menceritakan dia oleh Muslim. Mana hadis ni riwayat Muslim. Kau apa masuk je mak? Apa? 3 minit lagi. Riwayat 3 minit tu nak suruh putih dah tu. Kita ambil satu hadis lagi. Kita berhenti di situ, kita ambil satu hadis lagi. Hak ni cerita lalat ya. Tadi ni kita kata apa? Ayam, kambing, lembu besar kan? Ni lalat ya. Allahu Akbar. Sembelih ayam, Allah laknat. Kerana lain daripada Allah lah. Sembelih kambing, kerana lain daripada Allah Ta'ala, masuk neraka. Hak ni kita Nabi sebut sini. An Tariq bin Syihab, daripada Tariq bin Syihab, Nabi SAW bersabda, dakhalal jannatu rajulun fi dhubabin wa dakhalan naru rajulun fi dhubabin. Seorang lelaki masuk ke syurga kerana seekor lalat. Seorang lagi pula masuk ke dalam neraka kerana seekor lalat. Pasal lalat ya? Jadi payah kita duduk atas dunia ni, kena cermat lah. Jadi lalat pun. Hak yang kita duk dengar tu anjing kan? Seorang perempuan masuk ke dalam syurga kerana seekor anjing. Seorang perempuan masuk ke dalam neraka kerana seekor kucing. Hak kita duk bisa dengar. Hak ni lalat ni. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad.
Kita baca terjemahan dia. Katalah para sahabat, wa kaifa zalika ya Rasulullah? Jadi lagu mana hai Rasulullah, tolong yakin ni pasal lalak yang masuk neraka masuk syurga ni. Kan? Faqala, melitah, maka kata Nabi SAW, marra rajul, melitahlah dua orang lelaki pada satu kaum di hadapan berhala. Ada berhala, dia pun litah. Kan? Tak boleh melitah seseorang di hadapan berhala itu, kata dia apa? Melainkan kena beri binatang, kambing ke, lembu ke, kuda ke, itik ke, ayam ke, kebau bala ke, tak kira lah. Tak kena korban seekor kalau nak litah kot tu. Kalau tidak, pergi kot lain. Lepas tu katalah dua orang tadi dia kata, kami tak ada apa, kami orang miskin. Kambing tak ada, lembu tak ada, usa lagi tak ada lah. Ayam tak ada, itik pun tak ada. Nak bagi tak bernama. Kata mereka tu, pok-pok jahiliah, pok-pok ni, pok-pok hadut jaga patung tu. Qarib walau dhubaban. Korbankan walaupun seekor lalat. Nak juga. Tu dia tu. Yang kata jahiliah ni, yang kata orang yang sesat, kok mana berdekatan nak juga. Kok mana pun nak juga. Faqala, hak seorang lagi pun takak seekor lalat, dia pun bagi. Dia lalat bagi, lepaslah dia. Nabi kata apa? Fadakhalan nar. Allah masukkan dia ke dalam neraka walaupun lalat. Hak seorang lagi, waqalu lil akhar, kata depa kepada hak seorang lagi, qarib, kamu korban. Faqala ma kuntu li aqrab li ahadin syai'an duna Allah azza wa jalla. Takkan sama sekali aku tak akan berkorban selain daripada Allah azza wa jalla. Fadarabu unuqahu, lalu orang apa? Sembelih dia, orang katok dia mati. Fadakhalal jannah, lalu Allah masukkan dia ke dalam syurga. Maksud dia mana? Jangan tuan-tuan. Kalau Nabi SAW sebut kat kita, iyyakum wa muhdatsatul umur, jaga-jaga jangan duk buat benda-benda yang Nabi tak suruh buat. Kita jangan duk mereka lah. Kita duk kacang juga. Maknanya kita cari pasal. Macam tadi lah. Kerana seekor lalat ya. Seekor lalat ya, bukan ada nilai pun lalat tu. Kan? Dia pandang ni. Dan kawan ni tadi ni, kerana dia sanggup, akhir sekali dia mati dia tu mati yang bertuah. Akhirnya Allah Ta'ala masuk dia ke dalam syurga. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma zidna wa la tanqusna wa'tina wa la tahrim alaina. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.